Apakah yang dimaksudkan sebagai bahasa kiasan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa kiasan merupakan bahasa halus yang juga merupakan bahasa yang terdiri daripada perkataan-perkataan yang lain yang lembut dan digunakan untuk menggantikan perkataan yang dirasakan kasar atau menyentuh perasaan orang lain. Konsep keindahan bahasa pula, konsep keindahan bahasa boleh diukur berasaskan kualiti estetik. Kualiti estetik yang dimaksudkan ialah kualiti yang dialami oleh pembaca dan penonton ataupun disebut sebagai kualiti subjektif. Dalam kajian kali ini, kajian ini adalah bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa kiasan dan keindahan bahasa yang terdapat dalam karya agung Textualitas Latin yang mana merangkumi bab 6, 7, 8, 9, 10. Hasil daripada analisis kami terhadap bab 6, bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10, kami telah mendapati beberapa penggunaan bahasa kiasan dan juga keindahan bahasa. Antara bahasa kiasan yang kami dapati ialah yang pertama, kiasan asal. Bahasa kiasan asal merupakan salah satu bahasa kiasan yang paling banyak dijumpai di dalam analisis ini. Kiasan asal ialah kiasan yang menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan benda lain sebagai satu perbandingan, dan selalunya kiasan asal ini menggunakan kata-kata perbandingan seperti ibarat, umpama, laksana, bagai, macam dan juga bab. Berikut merupakan contoh petikan daripada teks. Yang pertama ialah, mengapa maka tuan hamba lari seperti biawak hitam ini? Yang kedua, maka rupa anak panah dan damak sumpitan seperti manik hujan yang lebat. Maksud biawak hitam yang digunakan oleh penulis ialah untuk menerangkan seseorang yang sedang lari dengan cepat tergopoh-gapoh tanpa memandang ke belakang dengan keadaan ketakutan. Penggunaan perkataan seperti manik hujan yang lebat digunakan oleh penulis untuk menunjukkan satu perbandingan yang sangat banyak yang tidak dapat dikira oleh manusia. Motif penggunaan tersebut ialah untuk menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan benda lain sebagai satu perbandingan, dan selalunya kiasan asal ini menggunakan kata-kata perbandingan. Selain itu, terdapat juga kiasan terus. Kiasan terus merupakan kiasan yang mengatakan sesuatu benda secara langsung atau terus kepada benda lain. Kiasan terus ini dapat dilihat di dalam bab 7 muka surat 145. Berdasarkan petikan di dalam slide, ungkapan gelaran Tumai Ulat Bulu adalah sejenis bahasa kiasan terus. Menurut peristiwa, Istana Sultan Mansur Shah terbakar. Beberapa pembesar memberanikan diri untuk menyelamatkan harta benda istana. Motifnya ialah Tumai Ulat Bulu digunakan kepada Tumayuddin kerana mempunyai tubuh badan yang berbulu seakan-akan ulat bulu. Hal ini menyebabkan Tumai Ulat Bulu tidak berani untuk masuk ke dalam istana yang telah terbakar. Contoh lain pula terdapat di dalam bab 9 muka surat 184. Berdasarkan petikan di dalam slide, penggunaan bahasa kiasan terus telah digunakan pada zaman dahulu lagi. Ia bertujuan untuk memberitahu kepada seseorang itu secara terus dan bukan secara berselindung. Ini dapat dilihat di dalam petikan, iaitu orang utan, di mana di dalam ayat tersebut menggambarkan orang yang tidak beradab. Seterusnya ialah kiasan pemanis. Kiasan pemanis merupakan susunan kata yang digunakan untuk memperkatakan sesuatu yang kurang elok jika disebut secara terus terang. Kiasan pemanis ini dapat dilihat di dalam bab 9, muka surat 187. Petikan di dalam slide menunjukkan ayat tersebut mempunyai kiasan pemanis. Penggunaan kiasan ini mampu untuk membuatkan seseorang itu tidak terasa hati. Sebagai contoh, suratan ajal yang bermaksud sudah ditakdirkan dan tidak mampu untuk mengelak darinya. Oleh itu, pentingnya kiasan ini bagi membantu keamanan untuk perkara yang tidak diingini berlaku. Contoh lain pula di dalam bab 10 muka surat 211. Perkataan hendak menundukkan di dalam slide menunjukkan bahasa kiasan pemanis yang mana perkataan menundukkan Manira membawa maksud seseorang itu, Patih Adam, ingin memperistikan Manira ataupun Patih Adam. Penggunaan perkataan ini adalah bertujuan untuk memperindahkan lagi bahasa dalam kalangan orang Melayu dan bertujuan untuk mengelakkan perkataan yang kurang sopan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kusairi bin Kasim. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan kiasan berangkap.
Kiasan berangkap bermaksud kiasan yang menunjukkan perbandingan secara berirama atau mempunyai deretan bunyi antara perkara yang diperkatakan dengan benda yang dikiaskan. Contoh yang terdapat dalam buku Sulatus Salatin pada muka surat 214, iaitu kuning ledang bagai dikarang, riang-riang disambar wakap, hairan memandang dunia sekarang, bayang-bayang hendak ditangkap. Antara motifnya adalah bagi mengangkat kesantunan bahasa dalam kalangan masyarakat Melayu pada masa itu. Seterusnya adalah kiasan sanda. Kiasan sanda adalah kiasan yang tidak menyatakan bandingan, sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. Sebagai contoh yang terdapat pada Sulatus Salatin sejarah Melayu pada buku surat 216. Antara motifnya adalah ingin menyatakan bahawa muka Raja Isap yang gelap. Namun demikian, demi menjaga hati perasaan baginda, pegawainya mengkiaskan perkataan tersebut dengan perkataan yang sama maksud dengannya. Saya akan menyambung tangan ini. Kiasan berpindah atau berpindah melompat. Bahasa kiasan berpindah yang dapat dibagi kepada dua, iaitu berpindah melompat dan berpindah berangkap. Bahasa kiasan berpindah ini tidak menggunakan kata-kata perbandingan dan kata yang hendak dibandingkan itu terus dicantumkan dengan sesuatu perkara yang ingin perbandingan. Kiasan berpindah ini juga memberikan kesan yang lebih kuat kepada dua perkara yang sama tanpa perbandingan itu menghasilkan satu makna yang utuh dan konkret. Hal demikian jelas bahawa bahasa kiasan berpindah ini juga memberi kesan yang mendalam kepada para pembaca. Petikan di atas menunjukkan salah satu bahasa kiasan berpindah melompat. Sebagai contoh, dapat kita lihat apabila penulis menggunakan kiasan menanak nasi pada halaman 166. Kiasan menanak nasi tersebut itulah melompat dari perkara yang sebenar, iaitu menanak beras untuk menjadikan nasi. Motif penggunaan bahasa kiasan berpindah melompat ini adalah untuk menjadikan sesuatu maksud liberteran dan tidak perlu menulis lebih panjang dan untuk menandakan sesuatu perkataan. Manakala petikan di atas ini boleh menunjukkan bahasa kiasan berpindah berangkap. Sebagai contohnya, boleh dilihat dalam petikan di atas di mana penulis dapat membuat kiasan berirama dengan kehebatan dan kegagalan Raja Maluku, Kerana Terengganu dan juga Sultan Alauddin itu sendiri. Motif penggunaan bahasa kiasan berpindah berangkat ini pula ialah bertujuan untuk menjadi perhiasan kepada ayat tersebut serta mencantikkan bahasa supaya menjadi indah menarik perhatian membaca. Seterusnya ialah keindahan bahasa. Dalam bab 67890 dapat lihat bahawa penggunaan keindahan dari pelbagai bahasa bukan sahaja dalam kategori bahasa kiasan, malah terdapat juga penggunaan bergaya bahasa yang lain seperti anafora, repetisi, hiperbola, lim akhir dan singkop. Gaya bahasa anafora merupakan keindahan bahasa yang dapat lihat dalam bab 8. Gaya bahasa anafora merupakan penggunaan kata di baris awal ayat. Sebagai contoh dapat lihat dalam surat 180. Ketiga contoh petikan di atas tersebut merupakan anafora yang terdapat dalam bab 8. Penggunaan kata jikalau dan jika adalah sangat sedikit bagi penggunaan setiap permulaan ayat. Namun penggunaan kata bagi kata maka adalah sangat banyak terdapat di dalam bab 8 ini. Motif penggunaan gaya bahasa anafora ini adalah bertujuan untuk menimbulkan kesan penegasan maksud serta menimbulkan keindahan irama pada karya tersebut. Selain itu, gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi merupakan penggunaan kata di tengah baris ayat. Sebagai contoh dapat lihat dalam surat 181, penggunaan kata dan serta ampun inilah contoh bagi ayat repetisi yang terdapat dalam bab 8. Motif penggunaan ayat di tengah baris ini adalah untuk mencantikkan sebuah ayat serta menimbulkan kesan keindahan apabila dibaca. Samping itu ialah hiperbola. Berikut merupakan contoh penggunaan gaya bahasa hiperbola muka surat 215. Berdasarkan petikan di atas dapat lihat bahawa terdapat penggunaan gaya bahasa hiperbola di mana penggunaan tersebut sebagai berlebihan. Ini digunakan bermaksudkan untuk memukau pembaca atau menarik minat pelajar. Di dalam teks ini juga terdapat serangkap patut yang mana ini menggambarkan keindahan bahasa di mana keindahan bahasa tersebut terletak dalam keindahan tingkat bahasa yang puitis dan menggunakan rima yang baik. Antara contohnya dapat lihat dalam muka surat 216. Melalui contoh rangkap patut di atas dapat lihat dan dirasai bahawa terdapat penggunaan bahasa indah di dalamnya. Hal ini demikian adalah kerana setiap pantun itu sudah pasti mempunyai penggunaan bahasa puitis. Selain itu, keindahan bahasa tersebut juga dapat dikesan pada bahagian penggunaan rima akhir di akhir, iaitu AB. Jenis rima tersebut merupakan rima yang setiap baris pantun tersebut tidak terikatkan kerana disilang dengan huruf yang lain pada rangkap yang kedua. Ianya bermotifkan untuk menimbulkan keindahan bahasa apabila disebut oleh pembaca. Seterusnya ialah gaya bahasa singkup. Gaya bahasa singkup ini merupakan gaya bahasa singkatan kata bagi sesuatu perkataan. Contohnya seperti dalam petikan ialah mu, alalah dan mau yang merupakan singkatan kata dari kamu, kalahlah dan mahu. Motif penggunaan singkup ini adalah untuk menjelaskan sesuatu perkataan dengan lebih cepat dan tidak memerlukan ayat yang panjang. Gaya bahasa simile. Simile ialah perbandingan menggunakan kata seperti bak, umpama dan bagaikan.
Contohnya dapat kita lihat dalam karya Suratus Sulatin ialah rupa senjata seperti hujan mencurah. Rupanya seperti air turun dari atas bukit dan rupa panah dan supitan seperti hujan yang lebat. Penggunaan simili digunakan untuk membandingkan sesuatu benda, perkara atau orang dengan benda lain yang mungkin mempunyai ciri, imej, idea yang sama. Penutup. Secara keseluruhannya, berdasarkan kefahaman pengkaji mengetahui bahawa bahasa kiasan ini kebanyakannya terdiri daripada frasa ayat atau klausa yang mempunyai maksud daripada makna asal yang bertujuan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat, dan keindahan bahasa digunakan untuk mengindahkan sesuatu ayat. Akhir sekali, kajian ini memberi juga pengetahuan yang baharu kepada pengkaji terhadap penggunaan bahasa kiasan dan juga keindahan bahasa dalam penulisan. Hal ini membolehkan pengkaji untuk menghasilkan penulisan yang kreatif dan menarik di masa akan datang.